Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala: Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid idh aqbala thalathatu nafarin فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله تعالى عنه. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah diriwayatkan oleh Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu. Siapa Waqid ni? Abi Waqid ni nama sebenar dia ialah Auf bin Haris al-Laythi. Dia salah seorang sahabat yang masuk Islam awal apabila Nabi sampai di Madinah, dan kemudiannya dia sempat menyertai peperangan Badar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam peperangan Badar Kubra. Dan dia salah seorang sahabat yang dia ni pandai menulis. Kalau kita kata daripada zaman kita ni, orang yang educated, orang yang ada pendidikan. Dan dia ni banyak menulis hadis, dan antara hadis yang panjang ini telah dituliskan oleh Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, dan diberikan gelaran Abi Waqid sebab dia mempunyai seorang anak yang nama Waqid. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid idh aqbala salasatu nafarin. Satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid, Nabi duduk bersama-sama dengan sahabat di dalam masjid Madinah, seperti mana keadaan kita duduk pada hari ini. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersama dengan sahabat. Nah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok, selalu cerita dalam hadis. Nabi ini banyak duduk dalam masjid, cerita hadis dalam masjid, apa-apa pun dalam masjid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan satu hadis. Nabi kata, Allahumma arham khulafai man humul khulafa'u ya Rasulullah alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimuna an-nas. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar. Ketika itu berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang nama dia Anas bin Malik. Anas bin Malik ni duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut, Allahumma arham khulafai. Sahabat-sahabat yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam duk fikir siapa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, berilah rahmat kepada khalifahku, kepada orang pengganti aku. Jadi sahabat yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuklah yang pada ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni budak masa tu, umur 10 tahun, tapi dia faham apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, sahabat-sahabat sejak berusia 10 tahun mengaji hadis dengan Nabi, mengaji tauhid dengan Nabi, mengaji tafsir dengan Nabi. Tapi kita ni tuan-tuan, bila mai tua baru mengaji. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah lah, mudah-mudahan mengaji dah. Nah, hak yang tua-tua baru mengaji hadis, baru mengaji tafsir, dia payah faham macam mana orang duk bicarakan sekarang ni tentang hukum hudud. Duk kira saat lagi duk tanya siapa boleh terang pasal hukum hudud, siapa boleh terang pasal hukum hudud. Sebenarnya keterangan itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu dia memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi memerlukan keterangan tentang hudud, dia akan terima apa yang dibuat oleh para alim ulama yang menerangkan ataupun yang nak melaksanakan hukum ni. Jadi apa sebenarnya perkara yang membataskan manusia daripada menerima hukum Allah Subhanahu wa taala? Ialah tauhid yang ada di dalam diri dia. Sebab tu kita kena tahu. Pasal apa hari ni duduk sikit-sikit nak main keterangan berapa puluh kali kita terang dah. Kan? Berapa banyak dah orang terang. Duk abang dah hukum hudud ni hukum dari Allah, hukum dari Allah, hukum dari Allah. Saya yang geram ni kadang-kadang orang kata, ustaz boleh tak bagi keterangan? Boleh bagi. Tapi pasal masalah dia, penerimaan orang tu disebabkan apa? Disebabkan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak terima apa-apa apa yang ada dalam Quran tu. Apa yang ada dalam Al-Quran disebut sebagai wa hukmu ma bainakum wa khabara ma ba'dakum. Wa hukmu ma bainakum. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka kita kena gunakan di antara kita. Buat apa kita nak cari lagi alasan-alasan lain? Kononnya orang tidak faham, kononnya orang tak faham apa-apa pasal hukum ni. Tapi sebenarnya tauhid yang menyebabkan kita terima segala apa yang ada, yang terkandung di dalam Al-Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham khulafai man humul khulafa'uka ya Rasulullah. Bila sahabat yang ada depan Nabi SAW dia tanya, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksudkan, siapakah yang engkau doakan itu ya Rasulullah? Siapakah yang engkau maksudkan sebagai khalifah engkau? Man humul khulafa'uka ya Rasulullah? Siapakah mereka yang engkau doakan ya Rasulullah? Nabi doa, ya Allah, berilah rahmat kepada khalifah ni. Jadi sahabat yang ada ni cemburu sebab Nabi mendoakan mereka yang tidak ada di situ. Kemudian jawab Nabi SAW, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimuna an-nas. Nabi kata khalifah khulafai. Nabi kata khalifah aku, pengganti aku, mereka ini ialah alladzina ya'tuna min ba'di, mereka yang datang selepas aku, mereka yang datang selepas kewafatanku, mereka yang datang selepas ketiadaanku. Maksudnya mereka yang datang di zaman lain, bukan zaman hampa. Alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi, mereka ini yarwuna ahadisi, mereka meriwayatkan hadis-hadis peninggalan aku. Mereka ini bercakap tentang apa yang telah aku katakan pada masa ini. Yarwuna ahadisi wa yu'allimuna hannas, serta mereka ini menyampaikan hadis-hadis tersebut, menyampaikan khabar-khabar tersebut, menyampaikan apa yang telah aku sampaikan pada ketika ini kepada orang-orang selepas mereka, kepada orang-orang selepas ini. Maksudnya apa yang kita buat hari ini disuruh oleh Nabi SAW, dan kita adalah golongan manusia yang mendapat doa Nabi SAW. Kita mendapat doa itu apa yang didoakan oleh Nabi, Allahumma arham khulafai. Kita mendapat satu doa yang telah Nabi doakan sejak 1400 tahun dulu. Jadi siapa-siapa yang dia duk ulang, dia duk baca hadis, dia duk dalam majlis ilmu, dia duk doa, maka Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan dia di dalam golongan orang-orang yang mendapat doa baginda Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada hadis yang kita bacakan awal tadi. Jalisun fil masjidi id aqbala salasatu nafarin. Duduk mengaji, Nabi duduk tengah mengajar, Nabi duduk tengah sampaikan kuliah, tiba-tiba tuan-tuan datang 3 orang lelaki. Datang 3 orang lelaki yang tidak dikenali. Siapa pun tak kenal mereka ni. Kan kita kalau zaman kita ni kalau mai tak kenal itu SB. Kan zaman kita, tapi zaman ni bukan SB. Ni memang geng ni nak main mengaji. Kan zaman kita ni kalau mai tengok awak nak tak nak nampak ni. Satu dia baru pindah, ataupun yang keduanya SB lah. SB special brand dia kan.
Silap sebut apa? Betul Izzat? Ha? Izzat duk biasa dengan special brand tak apa? Nah, SB ataupun special brand. Tapi jadi yang ni sahabat yang main ni, il aqbala salah satu nafarin, datang 3 orang sahabat yang tidak dikenali, fa aqbala sani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan kemudiannya 2 orang daripada sahabat yang 3 orang tadi ni, 2 orang ni terus masuk ke dalam masjid Madinah. Nah, 2 orang, fa aqbala asnani ila Rasulillah, maka 2 orang ni menyertai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Depa ni duduk hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bila dia mengajar, bila Nabi menyampaikan kuliah, menyampaikan khutbah, sahabat ni dia akan duduk keliling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya cerita Nabi, bukan tuan-tuan. Hari tadi ni bubuh kita tu saja dia buat lapik macam tu. Kan Nabi dia bercakap, bila dia bercakap sahabat ni akan duduk dekat hampir dengan dia. Duduk rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Depa ni masuk dan kemudian menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ahaduhuma furjatan, maka dilihat salah seorang daripada 2 orang yang masuk tadi, fara'a ahaduhuma furjatan, fara'a ahaduhuma furjatan fil halaqati fajalasa. Maka hak 2 orang yang masuk tadi ni, yang seorang ni dia mai dia isi tempat kosong yang ada hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tuan-tuan? Kan? Kita selalu masuk, kita ada isi tempat kosong. Tapi tak apalah, ruang surau kita ni luas, jadi tempat kosong banyak, jadi tak payah fikir. Masuk-masuk boleh terus duduk tak mana pun. Kan? Masuk duduk tak mana pun. Macam tu juga kalau orang tanya kuliah di tempat ni, di Al-Husna ni ramai ada orang, ramai ada orang yang hadir, ramai dengan jin. Nah, kita ni tuan-tuan dalam kuliah ni bukan takat manusia saja main mengaji, tapi jin juga hadir bersama-sama dengan kita. Nah, jin juga hadir bersama dengan kita, sebab ada satu hadis yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita balik ke rumah kita, sampai di rumah kita tak ada siapa lah rumah. Kan? Tak ada siapa lah rumah. Bukannya tolak-tolak pintu, oh balik kampung, bukan begitu. Kan? Buka pintu tu kita kena bagi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, kenapa kena bagi salam macam tu? Supaya jin-jin, iblis-iblis, setan-setan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ni keluar daripada rumah kita. Ya, kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, setan iblis ni hak tak beriman kepada Allah, dia akan keluar. Maka tinggallah orang-orang makhluk-makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tuan-tuan, kita masuklah rumah, setan ni makan sama dengan kita, jin ni minum sama dengan kita, masuk tandas sama dengan kita, tidur sama dengan kita. Bayangkanlah kita boleh nampak dia ikut kita. Macam tu juga masuk tandas. Kan kita nak masuk tandas ni, kita selalu tak membiasakan diri kita ni dengan baca doa. Kita doa anggap macam perkara biasa. Siapa-siapa yang masuk dalam tandas ni, dia tak baca apa-apa doa. Kan doa hak kita tahu tu lah, hak nak kita pandai pada kita tu, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Dia kata mana dan ustaz kalau ciri mana dan baca doa panjang tu. Tapi sekurang-kurangnya ada hadis yang lain, Nabi kata bacalah bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah saja, masuk dalam tandas, maka Allah Subhanahu wa taala akan butakan mata jin-jin yang ada dalam tandas. Tapi bila dengar buta, dia kata oh clear, boleh mandi telanjang. Kan? Boleh bogel lah dalam tandas. Tak juga. Maksudnya adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan duk bogel. Karena walaupun duduk dalam rumah tak ada siapa, berjalan apa pun tak pakai, naik tingkat atas turun, ronda masuk dalam store, duk kemas store, apa pun tak pakai, boleh. Tapi Nabi SAW habaq dah. Nabi kata adabani rabbi wa ahsana ta'dibi. Nabi kata aku ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik didikan. Nabi SAW tak pernah buat kerja macam kita buat, masuk dalam tandas tak pakai apa, telanjang bogel. Kan, tidur telanjang, buang-buang baju apa, style masuk, tarikkan selimut, tidur bogel sampai pagi. Walaupun kita tu pakai selimut, dia kata saya pakai selimut, tak sama. Yang tu dia bukan pakaian, yang tu selimut. Pakaian ni kita kena pakai pakaian sewaktu kita tidur. Bukannya bila kita nak tidur ni subuh baju Melayu, sampin.
Kemudian pakai songkok sambil tidur. Bukan macam tu, bukan suruh pakai stokin sampai tidur. Tapi kita pakai pakaian yang ringan, yang biasa. Kita jangan dedahkan tubuh kita, tidur dalam keadaan tidak berpakaian, masuk dalam tandas dalam keadaan bogeh, tidak berpakaian. Maka iblis setan ni akan melihat kita, akan tengok kita. Ya, baik. Tamam. Nak maksudnya iblis setan ni, kita masuk dalam rumah kita, kita kena bagi salam, barulah dia akan keluar daripada rumah kita. Tak tahu kok ada orang yang dia kata tak apa lagi, sonok duduk ramai-ramai. Dia kata saya pun sunyi duduk seorang-seorang balik kampung, jadi duduk dengan setan jin ni ramai sikit, jadi tak apa takut. Yang tu terpulang ke dia. Kat yang kita habaq ni ikut macam tu. Kemudiannya fara'a ahaduhuma furjatan fil halaqati fajalasa. Kan? Datang dua orang tadi, hak seorang dia masuk mai, dia duduk hampir dengan Nabi SAW. Wa jalasal akharu khalfahum. Tapi hak yang seorang lagi dia masuk-masuk, dia duduk di belakang sekali. Kemudiannya dia duduk lindung di balik sahabat-sahabat dia. Sebab dia malu. Dia malu, dia duduk berlindung di balik sahabat dia, disebabkan dia main lambat, dia berasa macam dia main lambat. Tapi baguslah tuan-tuan, pada hak tak main langsung. Hak duduk di rumah, duduk tengah tengok TV tu lagi teruk daripada orang hak main lambat pun tak apa. Kan hak duduk di rumah, duduk tengok TV, kalau tanya mau mati depan TV, tak mau. Maukah mati depan TV? Tak mau. Maukah mati di padang golf? Tak mau. Maukah mati duduk tengah buat kerja ya? Tak mau. Sebab dia pun biasa dengar Nabi SAW sebut, Nabi kata al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Kita pun tahu bahawa kita ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersama dengan kumpulan yang kita bersama-sama di atas dunia ni. Kita duduk besar dengan kumpulan tu lah kita akan bangkit bersama dengan mereka esok di padang mahsyar. Tuan-tuan bayangkan kita yang duduk main mengaji ni, katalah satu hari Allah Subhanahu wa taala ambil kita. Bila Allah Subhanahu wa taala ambil kita, orang-orang sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita, yang duduk biasa dengan kita solat berjemaah, yang duduk biasa dengan kita bercakap benda-benda baik, yang duduk bersama dengan kita di dalam majlis-majlis ilmu. Kan malaikat sendiri pun dia tengok mana dia ni lah, rupanya dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada ni akan ditanya oleh sahabat hak lain. Kawan lain mesti sembang, dia kata kalau dia ni ada ni, dia mesti duduk tang ni. Walaupun dia mengaji sat-sagi dia lena, tapi dia ada. Kan dia ada. Kan nak buat macam mana? Kan kita letih apa semua ni. Kurang-kurangnya macam tu. Kan? Walaupun macam tu, dia ni orang yang suka kepada pengajian, suka kepada kuliah, suka kepada jemaah, suka berada di dalam majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Nabi SAW. Maka dia ni akan ditanya oleh sahabat-sahabat dia yang masih tinggal di atas dunia dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang yang memang tak main. Bila dia mati, tak ada siapa tanya pasal dia, tak ada siapa ingat pasal dia, sebab dia tidak berada bersama-sama dengan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Dia tidak bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan orang baik sewaktu berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Fara'a ahaduhuma furjatan wa jalasal akharu khalfahum. Dan kemudiannya wa jalasal akharu khalfahum. Hak sahabat tadi ni dia masuk, dia duduk di belakang. Wa amma thalithu fa dhahaba mudbiran. Tapi sayangnya sahabat seorang lagi ni, dia tak masuk. Mai 3 orang, 2 orang masuk, seorang lagi dia tengok-tengok kasut banyak, dia tengok-tengok kenderaan banyak, dia tengok-tengok kuliah mula dah, dia pun fa dhahaba mudbiran, dia pun patah balik pergi duduk tang lain. Kan patah balik pergi duduk bawah pokok minum teh, tak apalah. Hak setengah tu patah balik pergi duduk bawah pokok kena ayat ketum, lagi teruk tu. Kan hak patah balik pergi duduk kena ayat ketum. Saya ada 2 minggu lepas, saya pergi ceramah satu tempat tak biasa pergi. Ada satu taman, panggil taman besar lah, kiri kanan taman. Dalam perjalanan tu taman, bangunan, kedai apa semua ni. Jadi saya sampai ni dekat-dekat nak maghrib. Kan? Cuaca pula gelap, sebab hujan nak turun. Itu belah Kedah lah. Sebab belah Pening ni baru turun hujan per hari. 2 minggu lepas belah Kedah dah mula hujan. Jadi cuaca gelap ni macam dah lepas maghrib lah. Jadi duk cari tak nampak. Saya buat taman apa ni, berhenti, nampak ada satu kumpulan orang duk bersembang ni. Jadi lebih kurang rasa yang duk sembang tu dalam bayar 30-an lah. 30-an. Kan?
30-an dunia orang 30-an ni duduk masjid ke, duduk tempat kerja ke, duduk rumah. Tapi ni dia jenis duduk melepak. Saya pun berhenti bagi salam, tanya Assalamualaikum, nak tanya sekian-sekian taman ni tak apa. Tak boleh abang lah nama taman tu. Abang sekian ni kan. Buat tanya dia kata, pi, satu taman ni ada dua. Ada dua, nama satu je tapi ada dua. Dia ada indah, satu tak ada indah. Depan tu sama. Lepas tu saya tanya dia apa? Taman tu depan mana? Dia kata pergi depan sikit lagi ya. Dia kata jumpa taman belah kiri. Dia kata kemudiannya kona kiri. Tu taman tu lah. Kalau betul taman tu. Lepas tu saya tanya satu soalan lagi, ada surau tak dalam tu? Yang tu kami tak tahu. Yang tu kami tak tahu. Tapi kalau taman tu kami tahu. Ni yang sebelah kanan tu ada surau tak? Yang tu pun tak tahu juga. Tak tahu no, tak apa. Saya bawa kereta lebih kurang dalam 5 ke 10 meter. Nampak ada orang naik motor, 2 orang. Slow naik. Saya pun beralih nak bagi salam lah. Tengok-tengok muka, nampak gigi ada orang ni. Nampak gigi, ada gelap lah nampak gigi. Tengok-tengok tangan pula ada gelang. Gelang tali kain lah. Ini dia ni, tak bagi salam lah. Kita pun selamat petang, cik. Saya nak tanya sikit boleh? Dia kata boleh. Saya nak tanya, taman ni depan ni ke? Sebab apa? Tadi kita tanya, tadi kita berusaha macam tak apa puas hati. Sebab taman dia tahu, surau dia tak tahu, kita tak puas hati. Kita tanya pula. Tanya, dia kata, depan ni, dia kata, Cik P, dia kata depan ni, taman sebelah kiri ni, taman ni sebelah ni. Lepas tu saya tanya, dalam taman ni, sebelah kiri ni ada surau tak? Dia kata, yang sebelah kanan tak ada surau. India, tuan-tuan. India bukan India Muslim, India tak Islam. Habis semayang tokong ni kan. Dia kata Cik P, dia kata Cik turn left lah tu kona kiri. Turn left dia kata masuk terus saja, dia kata. Kemudian turn left pula, dia kata sebelah kanan sana ada satu surau, dia kata. Satu surau, dia kata. Itu ada mengaji punya, dia kata. Kita tak apa, terima kasih. Saya duduk bawa kereta ni, duduk fikir, heran. Di zaman kita hari ni jadi macam tu. Jadi macam tu hari ni. Adakah sebab puak-puak ni tak dapat syiar, tak sampai syiar dekat mereka? Kan? India boleh tahu tang mana tokong dia, tanya pun dia tahu tokong dia, tanya surau kita pun dia tahu. Tapi kita hari ni ada geng jenis kelang kabut, tengok tokong duk makin naik, dia buat kacau, kita tak boleh ni, kena pergi Poban apa, hang pun tak kemai, hang pun surau hang sebenarnya pun tak tahu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita imarahkan rumah Allah, bukan suruh dia pergi Poban tokong orang. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita imarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita duk kacau tempat ibadat orang lain. Ni depa ni yang tak beriman kepada Allah boleh tunjuk tempat ibadat manusia yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya saya pergi ceramah di situ, kemudian saya tanyalah geng taman ni, siapa dia pok-pok ni? Rupanya geng ni geng ayat ketum. Kan geng duk kena ayat ketum malam-malam. Allahu Akbar, sayang tuan-tuan. Hari ni golongan yang remaja, golongan hak sekolah rendah ni tuan-tuan, kalau belah-belah tak pekan ni hingga. Kalau sekolah belah-belah kampung tu duk kena gam, duk isak gam. Duk isak gam, gam apa? Hak yang kes apa ni? Kemahiran hidup tu. Depa ambil duk isak gam, dulu gam basikal, gam yang duk buh dekat basikal tu. Lah ni gam hak yang tung besar tu depa ambil cedok duk isak. Duk bau gam tu. Mai remaja dia besar sikit, dia kena ais. Kena ais, kena sabu. Baru ni saya pergi hospital, ada seorang sahabat panggil, suruh pergi tengok. Dia kata ada masalah, kena gangguan ni. Kita pun pergi cek, habis hayat kita baca. Kata jin apa dah ni sampai tak bergerak pun, tak tunjuk contoh. Kata ada jin seher tak ada, jin saka tak ada, jin tandai tak ada, jin tafrik tak ada, kan? Jin apa lagi? Hantu raya tak ada, apa tak ada. Duk heran juga pasal apa. Kemudian saya panggil abang dia, sebab takut orang perempuan ni kadang-kadang dia tak boleh terima. Kita panggil sembang dengan abang dia, tanya. Abang dia cikgu. Saya tanya cikgu, adik cikgu ni selain dia makan nasi, ada dia makan benda lain? Dia kata ada. Dia makan apa? Dia makan benda-benda tak elok. Lepas tu saya kata saya nak teka boleh? Dia kata boleh. Saya nak teka dia ni ambil syabu. Dia kata betul Ustaz. Betul. Sebab apa? Simptom dia lebih kurang macam orang kena rasuk. Lebih kurang macam orang kena gangguan. Allahu Akbar. Bimbang hari ni tuan-tuan. Orang yang kena syabu, kena ais ni, dia tak takut ke siapa dah.
Dia tak takut ke siapa dia bila dekat Tuhan dia tak takut, dekat siapa pun dia tak takut. Dia kena ais ni dia tak takut apa, dia tak heran lah. Tu jadi di kampung tu ada satu makcik ni kecil-kecil duk dukung dia. Bila dia mai besar, dia kena ais ni, dia pi nak rompak sama makcik tu duk tengah sembahyang. Dia duk tunggu lama sekarang. Orang tua sembahyang lambat. Kan tertib elok. Kita ni orang muda sembahyang cepat sebab duk puasa, kita nak mati lambat lagi. Hak orang tua ni dia sembahyang lambat, dia sembahyang nak jaga sembahyang dia bagi elok supaya sembahyang dia diterima oleh Allah Taala. Jadi sembahyang lambat, dia ni duk tunggu lama tak dia buat apa. Dia geram, dia bangkit, dia tendang patah tulang belakang ni. Kan? Nak abang kata orang yang makan benda ni zahabal akal dia pi dah. Akal dia pi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ba'dah rijsum min amali syaitan. Tapi kita tak mau ambil pakai ayat Allah Subhanahu Wa Taala, pesanan Allah Subhanahu Wa Taala, nak abang kata hilang akal. Dia jadi berani, dia jadi tak takut dekat siapa. Itulah yang berlaku kepada remaja-remaja kita di zaman kita hari ni. Selepas itu tuan-tuan, hak mai golongan hak atas sikit, golongan dewasa ni duk mabuk kena ayat ketum tua-tua. Kan? Hak di kampung tu baguslah kena sambil duk nasyid. Kalaulah tuan memotong baju, potongkan saya sehelai kemeja. Negara Malaysia sudah pun maju-maju, dapat membuat peroton Ezora. Dia duk bukan ada kerja apa, duk syok dengan lagu, duk bangga dengan pencapaian negara, tapi dia rosak. Dia jadi orang tua yang rosak hari ni di kampung-kampung, di tempat-tempat, di simpang-simpang hari ni. Tuan-tuan pergi cek tengok, berhenti tengok. Kita sedih tengok keadaan orang Islam hari ni. Yang kali esok ni tuan-tuan, kita takkan nak duduk tang simpang-simpang tu. Bila orang lain menguasai negara kita, ambil tanah kita, jajah tempat kita kembali, pada masa tu baru kita berasa, oh dia kata ni semua ni baru duk fikir silap. Nak macam mana berlaku hari ni di bumi-bumi orang Islam. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, antara 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, saya nak sebut satu ya. Kalau saya sebut 6 perkara, satu perkara sejam, kita kena mengaji sampai 6 jam. Jadi saya nak sebut satu. Nabi kata la yabqa baitan lil arab fitnatan. Nabi kata tidak sunyi daripada rumah-rumah orang Arab, daripada negara-negara Arab, daripada tempat-tempat kampung-kampung, daripada bandar-bandar yang ada orang Arab. Nabi kata la yabqa baitan lil arab, tidak sunyi rumah-rumah orang Arab ni daripada fitnatan. Maksudnya berlaku pergaduhan, berlaku perbalahan hari ni di negara-negara orang Islam yang adanya orang-orang Arab mewakili. Nah, abang kata mewakili kepada orang-orang Islam seluruh dunia. Hari ni tuan-tuan kita tengok apa berlaku di Palestin, orang-orang Islam ditindas. Di Syria, di Yaman, di mana-mana juga yang ada orang Islam hari ni, orang Islam ditindas oleh golongan-golongan lain. Nah, maksudnya bangsa lain jadi ketua, bangsa lain jadi kuat, sedangkan kita orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala turun satu ayat, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tersebut apabila Sayyidina Umar Al-Khattab selepas daripada peperangan Uhud, dalam masih daripada selepas sangat-sangat duk ada lagi di Uhud ni, masih ada berhampiran dengan bukit Uhud. Pada ketika tu Abu Sufyan naik di atas bukit. Dia kata, "Hei Muhammad," dia kata, "mana dia orang kanan hang, mana orang kiri hang, mana tentera hang?" Dia naik, dia cakap sombong. Sayyidina Umar pada ketika tu dia bawa keluar pedang nak pergi cantai kepala Abu Sufyan. Nabi kata, "Wahai Umar, hang tak payah buat macam tu dekat dia. Hang pergi baca ayat ni, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana." Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan sanulqi fi qulubil ladzi, di dalam hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun di dalam hati musuh-musuh Allah satu rasa takut apabila mereka ini berdepan dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita heran tuan-tuan, macam mana tentera Amerika boleh jadi berani, tentera Barat boleh jadi berani, tentera Jepun yang sebut sebagai kamikaze. Pasal apa mereka ni berani? Antaranya mereka makan benda-benda yang macam ni jadi berani.
Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala habaq dah, kalau sekiranya orang yang tidak beriman dia berhadapan dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang ini dia akan jadi takut disebabkan cahaya iman, disebabkan kekuatan iman, disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan rasa takut di dalam hati musuh-musuh Islam. Nak musuh Islam, tapi dengan syarat kita kena betul-betul beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma thalithu fa zahaba mudbiran. Mai hak seorang lagi dia tak mai masuk, dia terus berpaling. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi tak tanya sahabat hak baru mai ni, dia tahu awak hang baru mai. Nah, awak hang baru mai. Bukan tanya sahabat kita mai ni setelah dia. Kebetulan dia baru sampai. Nah, falamma faragha, Nabi kata dia tanya ni, Nabi tanya depa ni setelah selesai habis kuliah dah. Falamma faragha, setelah selesainya kuliah habis mengaji ni, Nabi tanya kepada sahabat. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum 'anil nafar thalatha. Dia kata, mau dak aku cerita dekat hangpa tentang 3 orang lelaki yang datang tadi. Sahabat pun tengok yang mereka perasan ada 2 orang saja yang mertai mereka. Tapi bila Nabi kata 3, mereka dengar. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Maka hak seorang tadi ni yang mai, dia masuk terus dia duduk, dia ambil tempat kosong hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut sebagai fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Maka dia ni disebut sebagai golongan orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Memang dia ni nak mengaji. Dia main, dia tak kira dah, dia lambat ke, dia cepat ke, dia main, dia duduk di depan. Sebab dia ni orang yang nak menunjukkan kesungguhan bahawa dia nak mendapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ni yang keduanya, wa ammal akharu fastahya Allahu minhu. Maka hak seorang lagi ni dia main-main, dia malu, dia duduk di belakang. Dia duduk di belakang sekali. Dia duduk lindung balik kawannya, balik sahabat-sahabat hal lain. Fastahya Allahu minhu. Maka dia dikira sebagai orang yang malu, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga malu untuk memberikan ilmu kepada dia. Wa ammal akharu fa'arada Allah Taala anhu. Maka hak seorang lagi, ni wa ammal akharu, yang hak mai tak masuk terus. Dia tu tuan-tuan, hak yang seorang lagi tu, siapa yang bergerak mai ni, dia didoakan oleh makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Apa doa mereka? Waktu kita hidup, mereka akan doakan kepada kita ni, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau sekiranya kita ni berjalan mai saja, dalam perjalanan dia doa, ya Allah berilah rahmat, ya Allah ampunkan dosa dia ni, ampunkan dosa dia ni, berilah rahmat kepada dia ni sepanjang-panjang perjalanan. Tapi dia ni mai-mai tak sampai surau, tak sampai masjid, dia patah balik. Maka pada ketika itu malaikat berhenti berdoa kepada dia. Masa kita nak mati sama juga, malaikat yang tengok makhluk yang baik, orang yang baik mati, dia akan doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Malaikat doa juga, tapi doa dia berbeza, doa kepada orang yang mati. Nak beza dengan orang yang nak mai dah ni. Nak mai dah dekat dah dengan masjid, dah dekat dah dengan rumah Allah, dah dekat dah dengan Masjid Madinah. Pada ketika tu fa'arada Allah Ta'ala anhu. Dia pun berpaling daripada rumah Allah. Maka orang yang berpaling daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjejaskan sifat-sifat Tuhan, tidak menjejaskan sifat-sifat Allah, tidak menjejaskan kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga berpaling daripada dia. Kita ni tuan-tuan bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala berpaling dari kita. Allah tak mau tengok kita, Allah biar kat kita, Allah tak mau. Allah tak mau kat kita. Bayangkan apa jadi kat kita. Macam kita lah, kita pergi dalam satu majlis, sampai di majlis ni orang tak tegur kita, orang kita bagi salam, orang buat tak tahu kan. Kita pergi bercakap, tanya khabar, mereka diam, tak cakap dengan kita kan. Kita balik rumah sama agak, balik rumah bini buat muka com, buat tak tahu ya. Duduk lama air, teh tarik tak sampai, Nescafe tarik tak sampai, teh om tak sampai, air sejuk pun tak sampai. Hei, siapa ni? Pergi tegur, dia buat tak tahu kan. Lepas tu tanya, tadi abang duk sembang dengan siapa? Tu dia marah. Habis-habis marah, dia tadi ni duk sembang dengan siapa? Tak ada, tadi ni sembang dengan rakan sekerja kan. Takkan sembang sampai rapat macam tu? Tu soalan tanya kan. Nak orang perempuan dia akan tanya soalan macam tu lah. Sebab dia sayang kita.
Kita jadi orang lelaki ni beruntung sebab orang perempuan sentiasa sayang kita. Kita jangan salah pula, hang jangan duk ambil tahu hal aku lelaki, aku ketua keluarga. Kan? Aku ketua keluarga. Hang tahu tak kalau manusia boleh sembah manusia, hang kena sembah aku. Tu orang jantan tang tu dia kemai. Tang tu dia cukup kemai. Tapi tahajud tak nak mengkit buat. Boleh kat orang perempuan duk mengkit buat tahajud. Doa pun kita kurang doa. Hak doa siapa? Orang perempuan banyak doa. Tapi bila mai kelebihan ni, mai ada kaya apa kekayaan sikit, dia duk kira nak cari orang perempuan lain. Pasal dia duk rasa kekayaan tu mai daripada hasil titik peluh dia. Tapi sebenarnya kadang-kadang mai daripada doa seorang isteri yang solehah. Saya cerita ni sebab ada satu kes yang boleh diambil pengajaran. Tapi yang ni bukannya nak abang kata orang lelaki tak payah menikah banyak. Tak payah menikah banyak. Ada satu orang mai jumpa, dia kata, ustaz, tolong sikit buat doa sikit dekat suami saya. Itu saya kata, suami kamulah doa. Pasal suruh doa kat saya, doa apa bukan suami saya. Dia kata, dak, ustaz minta tolonglah buat ayat-ayat apa sikit. Saya pun kata tak apa, mai. Saya tanya, kenapa siapa yang sampai suruh orang lain tolong doa ni? Dia kata, sebab dia kata, ustaz, bila saya bagi doa apa dekat dia nak buka kedai, dia tak mau terima. Dia kata Tuhan tahu. Dia kata. Kemudian dia pergi ambil pelarih-pelarih merapuh ni. Pergi ambil gambar Sultan Abdul Hamid, kemudiannya lipat-lipat ayat Quran, selit di belakang Sultan. Sultan tu mati dah lah, tak ada dah. Tapi gambar Sultan Abdul Hamid tu dia ambil, kemudian dia selit di belakang Sultan. Kalau Sultan tu ada, Sultan tu murka mampu. Kan? Tuan-tuan, pasal apa pergi ambil gambar dia pun? Kan? Kita ni jagalah. Kita meniaga, kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada buh gambar Sultan, buh gambar kita. Kan? Sebab apa kita buh tu, apa sebab? Kecuali lah kalau Sultan tu tok wan kita, tak apalah kita buh gambar dia. Kan? Buh gambar dia tu orang bubuh sebab apa? Sultan Abdul Hamid ni orang percaya yang dia ni ada karamah. Karamah tu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Kan? Tapi bukannya kita boleh ambil gambar dia pergi letak sebagai pelari. Kedai Cina ada, kedai India ada, kedai apa banyak bubuh gambar ni. Orang Melayu pun banyak buh. Kalau tanya apa saja apa dia buh tu ada sebab. Dia buh tu ada sebab. Kalau dia buh gambar tok dia boleh, dia kata sajalah buh gambar tok saya, sebab tok saya yang bagi duit buka kedai ni. Tak apalah. Ni dia buh gambar Sultan tu pasal nak dapat pelari. Yang tu salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akafartum ba'da imanikum. Kita jangan dibimbang takut jadi kufur selepas kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia duk kata lagu tu, dia tahu, ustaz tolong, sebab apa suami saya ni bagi doa apa tak mau, bagi doa baca tak mau, apa tak mau. Dia kata Tuhan tahu. Dia kata Tuhan tahu semua ayat Quran ni ayat dari Allah, boleh baca ayat mana pun, memang betul. Tapi ada pengkhususan dalam bab doa. Bab sihir ada ayat dia. Bab motivasi ada ayat dia. Bab hukum ada ayat dia. Bab tauhid ada ayat dia. Bab berkaitan dengan kehidupan kita, bab berkaitan dengan akhlak, ada ayat yang berkaitan dengan akhlak, ada ayat yang berkaitan dengan keadaan mahsyar, ada ayat yang berkaitan dengan cerita di alam barzakh. Maksudnya kalau nak tengok kepada pengkhususan ayat ni, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga kita boleh ambil dan klasifikasikan dalam kehidupan kita. Tapi ada orang yang memang dia ni pandai sendiri. Kan, bila bagi tak mau, dia tak boleh terima. Dia kata sama dia. Kan? Tapi si isteri ni rajin berdoa kepada Allah, banyak doa kepada Allah. Kan? Banyak doa kepada Allah. Tapi bila mai bisnes maju sikit, bisnes okey sikit, apa dia kata kat bini dia boleh, dia kata nampak tak? Dia kata tengok tak ada aku ambil pelarih apa pun. Dia kata aku tak perlu baca apa pun. Tuhan tahulah kita buat kerja betul. Memang cakap tu nampak macam tauhid cantik dah. Tapi cakap tu cakap orang sombong. Cakap orang yang tak mau menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita kalau tak erti mengaji, tak erti baca, kita belajar. Jangan kita bagi alasan, jangan kita duk buat mudah. Sebab esok sampai di akhirat esok kita akan jadi satu golongan yang sangat rugi apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya wa ammal akharu fa'aradallahu anhu. Fa'aradallahu anhu. Orang yang berpaling ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan berpaling daripada diri dia. Bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala berpaling dan tak mau melihat muka kita, tak mau ambil tahu pasal kita. Bayangkan apakah nasib kita esok apabila kita sampai di mahsyar, satu hari yang disebut sebagai yaumun abus, hari yang bersangatan seksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak boleh samakan dengan apa-apa yang ada di atas muka bumi pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita sambung ayat yang seterusnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan di tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Dalam satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Kita semua, Nabi kata, akan berdiri di mahsyar. Berdiri dalam keadaan pada ketika itu kita tidak boleh berganjak, tidak boleh bergerak. Sebab pada ketika itu kita tidak lagi diberikan pilihan. Hari ini disebut sebagai amrun i'tibari, amrun ikhtiyari. Allah Subhanahu wa taala bagi kuasa dekat kita sementara untuk buat pilihan. Untuk buat pilihan. Nak makan nasi Arab ke, nak makan nasi kedai petani. Boleh buat pilihan. Kan? Nak pakai baju oring ke, baju merah ke, baju oring. Boleh buat pilihan. Kan? Nak beli kereta Izura ke, nak beli kereta Honda. Boleh. Tapi esok sampai di padang mahsyar, kita tak boleh buat pilihan. Kita tak boleh buat pilihan. Kita tak boleh dah hak cakap pandai atas dunia, hak kuat, hak yang ada pangkat, ada apa pun tak boleh, tuan. Dah tak boleh buat apa dah. Dan pada ketika itu kita disebut sebagai la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Berdiri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat usaha sendiri. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita kena terima apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan ke atas kita. Betul, hari ini di atas dunia hari ini kita hari ini diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa tiada sebarang peluang untuk kembali ke dunia semula, lalu pada ayat ini ia menjelaskan pula bahawa semua makhluk akan kembali kepadanya dan dihimpunkan di padang mahsyar, serta wujudnya perhitungan amal dan pembalasannya pada hari kiamat nanti. Macam kita dah tahulah ayat yang kita dah baca selalu hari surah Sajdah hari Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Walau syi'na la'atayna kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala kata walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau, dia kata, boleh melihat walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, orang-orang yang melakukan dosa mereka ini menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab malu yang sangat-sangat. Sebab tu disebut hari kiamat ni disebut yaumun abus, hari yang malu. Tak malu macam mana tuan-tuan? Dengan tak ada pakaian. Kita esok di mahsyar tak ada pakaian, bogeh. Duduk di mahsyar bogeh, kasut tak ada, apa satu tak ada. Kan? Kan, telefon ni lagi tak ada lah. Kan, apa nama, tak kira Apple ke apa kan, Apple ke buah kana ke jenama telefon apa pun, Oppo ke apa satu tak ada. Esok ni bangkit bogeh, tak ada apa. Bangkit esok ni kasut tak ada, apa pun tak ada. Dan kemudiannya kita akan tunduk di hadapan Allah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na. Kita akan kata dekat Tuhan, wahai Tuhan, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah dapat melihat dengan jelas. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita semua pinjaman, tuan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala bagi mata dekat kita. Mata adalah pinjaman dari Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi telinga dekat kita, telinga pinjaman dari Allah.
Allah bagi kaki, kaki pinjaman dari Allah. Allah bagi otak, otak pinjaman dari Allah. Allah bagi pangkat dekat kita, pangkat pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi isteri, isteri pinjaman dari Allah. Allah bagi anak dekat kita, anak pinjaman dari Allah. Allah bagi suami dekat kita, suami pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi semua benda dekat kita adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sampai satu ketika nanti mata yang Allah Subhanahu wa taala bagi pinjam makin kabur, makin kabur, makin tak nampak. Telinga yang Allah Subhanahu wa taala bagi pinjam makin tidak dengar, makin tak dengar, makin tak dengar, dan kemudiannya tak dengar terus mati itu. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi pinjam, kaki yang boleh bergerak, tangan yang boleh bergerak hari ini, dia tidak bergerak menuju ke rumah Allah, dia tidak bergerak mencari kejayaan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Esok Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kaki dan tangan dia keras, kaku, tak boleh bergerak. Pada ketika itu dia akan mengadu kepada Tuhan, a'zarallahu ila mri'in hatta akhara ajalahu 60 sanatan. Dia akan kata dekat Tuhan, wahai Tuhan, kalau mata aku terang, aku akan baca Quran. Tuhan kata, hang bohong. Kalau telinga aku dengar, letak aku akan dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaki aku boleh bergerak, dia kata aku akan sentiasa gerakkan kaki aku dan nak jadikan kesan-kesan pijak ataupun kesan tapak kaki aku ni berjalan ke rumah Allah, berjalan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata itu cakap orang yang dusta. Kan? Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala tak layan dah cakap kita. Allah Subhanahu wa taala tak dengar lagi rintihan kita. Sebab apa? Sebab pada satu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sementara yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita untuk kita menggunakan semua panca indera, semua nikmat ini itu kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka berkata apa? Wasami'na farji'na, maka ya Allah, farji'na, kembalikanlah kami. Patah balik, wak baliklah kami. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, bawa balik kami mai atas dunia sat saja. Kami nak duduk sat saja atas dunia, tapi kami tak mau buat apa dah. Kami nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada satu kawan tuan kerja penjara. Dia ni kerja, dia tangkap pencuri, bukan tangkap polis. Dia ni jaga orang-orang salah dalam penjara. Dalam ramai-ramai orang-orang yang duduk dalam penjara, dia kata ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala memang terima Allah ampun dosa mereka. Kufirat bihi zunubahu. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa mereka walaupun dosa mereka ni kamisli seperti buih-buih di laut. Jadi dia cerita, dia kata ada satu orang yang dia ni masuk disebabkan dia ada satu kes berat, dan kemudian dia dijatuhkan hukuman mati, gantung sampai mati. Gantung sampai mati. Jadi sejak dia kena hukuman tu, dia terus terima dengan redha. Dia tahu dia melakukan kesalahan. Tu anak abang kata atas dunia, tuan-tuan, boleh buat macam tu. Akhirat tak boleh dah. Kan? Dia pun kemudiannya selepas tu dia kira buat ibadat, minta ampun dekat Allah, perangai, perlakuan dia jadi baik, kan? Dan dia tak menunjukkan pun rasa kata dia menyesal ni bukan menyesal nak patah balik duduk luar mungkin jadi pula perangai. Tapi dia kata tang mana pun duduk, tu bumi Allah. Sejak daripada hari itu dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah hari dia digantung dan matilah dia. Bila mati, jenazah dia dibawa. Dan bila dilihat kepada jenazah dia ni bila telah dikapankan, berpeluh-peluh jenazah dia. Ni jenazah ni peluh di dahi satu. Dan kemudiannya selepas pada tu apa selesai, jadi pihak penjara ni bagi barang-barang milik orang yang kena gantung ni, orang yang kena hukum ni. Kemudian bila diambil, dibuka, tuan-tuan, dia satu perkara yang menjadi takjub bagi orang yang tengok. Apa dia? Buka bila bentangkan kain sejadah ni, di tiap-tiap tempat sujud ada lopak di tempat sujud. Ni ada lopak di tempat sujud. Kita kalau boleh nak pergi sujud tempat tak ada lopak lah. Tapi dia tempat sujud ni, kain sejadah ni, tang dahi ada satu lopak. Tang tapak tangan ni ada satu, ada dua, tangan ada dua. Tang lutut ada, tang kaki ada. Bila dia tengok ada 7 tempat sujud tu, 7 tempat tu semua ada bekas sujud, bekas terbenam, kapet yang terbenam.
Maksudnya bulu-bulu tu tak ada, hilang habis. Sebab dia ni selepas tu dia buat ibadat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk atas dunia lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa dia. Tanda dia ialah peluh yang ada di diri dia, maka dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tuan-tuan, hari ini kita duduk atas dunia, kita berpeluang untuk melakukan macam-macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk amalan yang boleh menyebabkan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sangka orang hak jahat tu Allah tak ampun dia, tapi kita bimbang kita ni. Kita bimbang kita ni hak yang duk baik dah ni, hak duk bahasa kita baik dah. Kita bimbang kalau di hujung umur kita mati dalam keadaan tidak boleh menyebut kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah ni kalau kita tak selalu sebut, kalau kita tak biasa sebut, bukan mudah untuk kita sebut. Macam orang hak yang selalu dia sebut benda tak elok, bila dia latah dia akan sebut benda tak elok. Tapi siapa yang biasa duk mulut dia ni duk sebut benda elok, dia latah ke dia terkejut, dia akan sebut benda elok. Batulah Nabi SAW berpesan. Nabi pesan dah. Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah mi'ata marrah kulla yaumin. Barang siapa di kalangan kamu yang sebut perkataan la ilaha illallah tiap-tiap hari 100 kali, mi'ata marrah, ja'ahu fi yaumil qiyamah wajhuhu kadau'il qamar. Maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wajah dia berseri-seri, wajah dia bercahaya, wajah dia ni menampakkan nur, dan Nabi SAW akan mengenali dia di hari akhirat, di hari mahsyar esok. Jadi tuan-tuan, untuk memudahkan, untuk membantu kita menyebut kalimah la ilaha illallah di hujung-hujung umur kita, hendaklah kita ni mulai saat ni kita kena duk sebut dah perkataan la ilaha illallah tiap-tiap hari 100 kali. Bukan lama, bukan lama pun kita sebut la ilaha illallah ni 100 kali, sat saja. 100 kali ni kita sebut, sat saja. Kalau tiap-tiap hari kita sebut, tiap-tiap hari kita sebut, kita akan merasai kesan dia apabila kita ni nak dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tengok kepada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Satu hari yang kita akan dibawa kepada Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang ada pengecualian. Semua makhluk akan pergi sana. Nabi kah, Rasul kah, Sultan kah, siapa pun dia akan pergi ke sana. Tak kira lah dia ni kaya mana dia, jet dia ada berapa biji ke, tak kira, dia pun kena pergi. Tak kira lah dia buat GST, bagi kena GST ke orang kah, ataupun dia pun dia sengaja buat GST ke, ataupun terpaksa buat kah, dia juga kena berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena pergi jumpa Allah. Kan? Kena pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan esok ni dia kena bagi, alasan di dunia boleh lepas, alasan di akhirat esok ni, alasan yang diberikan semuanya benar-benar belaka. Tak boleh cakap bohong lah. Tak boleh cakap dalam mahkamah boleh bohong ni. Kan, bersumpah saja saya akan bercakap benar, tidak ada yang benar melainkan benar belaka. Esok sampai di akhirat esok memang tak boleh cakap bohong, dia kena bercakap benar-benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Dan sesungguhnya seluruh umat-umat dulu, sekarang dan akan datang, bahkan sesiapa pun jua yang hidup di dunia ini, pastilah semuanya akan dibawa hadir di hadapan Allah pada hari kiamat nanti untuk dihisab dan dihitung amalannya. Kemudian Allah akan membalas segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan, seperti mana firman Allah, wa in inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Apa yang kita buat hari ini atas dunia hari ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara terperinci. Dalam hadis sebut dah, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Kan? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak akan bergerak kaki kita sehingga kita ditanya beberapa soalan. Wa an umrihi fima fa'ala fi. Tuhan tanya, hang habiskan umur hang di mana? Tuhan tanya, umur hang banyak habis di mana? Berapa jam sehari yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, hang habiskan umur hang ni di mana? Dia kata, saya banyak cari kerja. Pasal apa tuan-tuan? Orang-orang dulu Nabi sebut dah,
makhluk-makhluk dulu, manusia-manusia dulu, orang-orang dulu sebelum datangnya nabi-nabi ataupun nabi-nabi sebelum nabi-nabi yang dulu pun, manusia banyak di kalangan manusia attakhizu asnaman alihah. Mereka ini ambil berhala jadi Tuhan, sembah berhala jadi Tuhan apa. Tapi umat di akhir zaman Nabi kata mereka ni tak sembah berhala. Kita ni Nabi kata tak sembah berhala. Kita main semayang masjid. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata apa? Kita ni istifadatul mal wa yazunnu sakhitan. Kita ni umat di akhir zaman, umat Nabi Muhammad, kita ini menyembah harta kita. Kita sonok dengan harta kita sampai kita sangkakan apa yang Allah bagi kat kita tu tak pernah kita cukup. Wa yazunnu sakhitan. Kan, wa yazunnu sakhitan. Tak cukup buat kenduri biasa-biasa sudahlah tuan-tuan. Ni buat kenduri lebih daripada sultan, lebih daripada orang-orang hebat tu. Buat kenduri hebat. Bunga saja ni berlorah macam dengan di Cameron tu. Bunga ni dekat nak sama banyak ditanam di Cameron tu buat kenduri. Ni saya saja ceritalah sebab saya tengok ada satu tempat dia buat kenduri dahsyat macam tu, kenduri kahwin. Kita jangan tiru macam tu. Kita jangan tiru macam tu sebab apa? Semua akan disoal oleh Allah. Duit kita ambil tang mana, duit siapa? Kan? Macam tu punya kita buat. Nabi sebut apa? Wa yazunnu sakhitan. Umat di akhir zaman ini dia akan rasa tak pernah cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia. Bukannya ayat ini menunjukkan bahawa kita ni tidak dimotivasi dan kita ni tak perlu cari kekayaan, kita ni kena jadi miskin. Dah. Tapi nak abang kata kita jangan terlalu syok dengan harta sampai kita menjadikan harta sebagai berhala. Sama dengan umat-umat dulu, mereka sembah berhala, kita tak sembah berhala, tapi kita mengagungkan harta, mengagungkan nikmat tanpa kita bersyukur kepada tukang pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahawa tiada sesiapa yang dibinasakan dan dimatikan oleh Allah. Lepas ni kita akan sambung sebab apa dia bagi keterangan yang agak panjang, sebab pengajaran daripada ayat ni dia mai ada beberapa perkara yang dibawa, ada 3 perkara yang dibawa pengajaran daripada ayat ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni mengajarkan kita tentang kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia duduk ada dengan sahabat, dia duduk dengan ikhlas. Dia duduk dalam satu majlis dengan sahabat-sahabat ni, dia duduk dengan ikhlas. Dia tunjukkan kasih sayang dengan sahabat-sahabat dia. Jadi kita semua kena mencontohi apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi ni tunjuk kasih kepada orang yang mai dengar kuliah dia. Nabi ni tunjuk kasih kepada umat dia. Begitulah juga kita, kalau kita nak jadi orang yang mewarisi sifat Nabi, kita yang berada di dalam majlis ilmu, kita yang berada di dalam kumpulan jemaah ni, kita kena menunjukkan kasih sayang di antara kita. Nak abang kata duduk dalam keadaan sama-sama mengharapkan sahabat yang ada di kiri dan kanan kita ini. Inilah sahabat yang akan bersama-sama kita esok di padang mahsyar dan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah juga tuan-tuan. Macam saya yang mengajak ni pun sama. Saya pun kena tunjukkan kasih sayang. Kasih sayang ni cakap tu lah, ni cerita benda baik nak ajak masuk syurga ni kasih sayang lah. Bukannya tanda kasih sayang ni kena cium sorang-sorang. Kan sekali lepas mayang ustaz kena cium kami, ustaz kena batok lagi. Kena cium sampai habis, cium pipi. Kan orang lelaki cium pipi sampai keluar. Itu bukan tanda macam tu. Nah, tapi nak abang kata kasih sayang ni apabila kita ni bagi satu-satu nasihat, sampaikan satu-satu perkara, itulah kasih sayang yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya sama-sama kita sama-sama menyelamatkan diri kita dan juga jemaah daripada kita ni dimakan, dibaham oleh api neraka yang sedang menanti kita. Api neraka yang duk menjulang hari ini, tinggi-tinggi KLCC, tinggi-tinggi bangunan, tinggi-tinggi bukit, bukau, gunung. Api neraka ni duk tunggu saja siapa makhluk yang akan nasuk dan jadi makanan dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa sekali itu insya-Allah kita sambung pada masa yang lain. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma akhrijna minaz dzunub, Allahumma akhrijna minaz dzunub, Allahumma akhrijna minaz dzunub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik
وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأ بها بنورك الذي لا يخبو والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.